Selepas selesai perlawanan antara Malaysia dan Vietnam, kecoh di media sosial di mana ramai penyokong Malaysia mempertikaikan keputusan pengadil dari Jepun, Yuji Sato, memberikan sepakan penalti kepada Vietnam selepas pemain Malaysia, Brandon Gan, dikatakan mengasari pemain Vietnam, Nguyen Van Ton, dalam kawasan penalti pasukan Malaysia. Ramai penyokong pasukan Harimau Melaya dikatakan telah menyerang Instagram pengadil dari Jepun itu untuk meluahkan rasa tidak puas hati. Siapakah yang sebenarnya patut dipersalahkan ekoran insiden sepakan penalti itu? Adakah pengadil Yuji Sato, pemain Malaysia Brandon Gan, ataupun pemain Vietnam Nguyen Van Ton? Ryuji Sato, pengadil dari Jepun ini dilahirkan pada 16 April 1977 dan kini berusia 44 tahun. Beliau berpengalaman sebagai pengadil FIFA sejak tahun 2009. Beliau telah banyak mengadili perlawanan-perlawanan dalam J-League, AFC Champions League dan perlawanan-perlawanan kelayakan Piala Dunia. Pada perlawanan antara Malaysia dan Vietnam, beliau boleh dikatakan telah mengadili perlawanan dengan baik. Tidak ada keputusan besar beliau yang boleh dipertikaikan, termasuk ketika memberikan sepakan penalti kepada pasukan Harimau Malaya. Tiba-tiba tanpa disangka-sangka, beliau telah memberikan sepakan penalti kepada pasukan Vietnam pada ketika Malaysia sedang berusaha untuk mencari gol kemenangan. Ketika pemain-pemain Vietnam berada di kawasan penalti Malaysia, Nguyen Van Ton tiba-tiba merebahkan badan setelah dikatakan dikasari oleh Brandon Gan. Ulang tayang dari siaran televisyen menggambarkan Van Ton seperti sengaja merebahkan diri dengan Brandon berada hampir dengannya. Tidak nampak dengan jelas adakah Brandon ada mengasari Van Ton, tetapi aksi Van Ton itu telah menarik perhatian Sato untuk memberikan sepakan penalti. Memang mudah untuk menyalahkan Sato atas tindakannya memberikan sepakan penalti, sebab sebagai penonton kita mempunyai peluang untuk menyaksikan ulang tayang situasi itu, sedangkan Sato perlu membuat keputusan serta-merta. Lebih malang, tiada penggunaan sistem VAR atau Video Assistant Referee yang boleh digunakan oleh pengadil jika mereka ragu-ragu tentang keputusan mereka. Seperti yang kita tahu, sistem VAR ini digunakan di EPL. Mungkin mata kasar Sato nampak yang ada sentuhan yang dilakukan oleh Brandon Gan ke atas Van Ton. Itulah faktor utama beliau memberikan penalti. Nguyen Van Ton. Nguyen Van Ton adalah watak penting dalam insiden pemberian sepakan penalti oleh pengadil Yuji Sato kepada pasukan Vietnam selepas beliau rebah kerana dikatakan dikasari oleh pemain Malaysia Brandon Gan. Adakah beliau benar-benar dikasari oleh Brandon Gan sehingga jatuh? Atau adakah beliau sengaja menjatuhkan diri semata-mata untuk mendapatkan sepakan penalti? Sebagai penyokong Malaysia, sememangnya kita amat marah dengan aksi Van Ton yang nampak seperti berlakon menjatuhkan diri. Kerana lakonan itulah Vietnam akhirnya menang dan memusnahkan harapan Malaysia untuk kepusingan seterusnya. Ulang tayang di televisyen juga kelihatan seperti Van Ton sengaja menjatuhkan diri. Tetapi sebagai pemain penyerang, tugasnya adalah untuk menjadikan gol atau mencari peluang untuk menjadikan gol. Salah satu caranya adalah menerusi sepakan penalti. Kalau tidak dapat menjadikan gol secara biasa, ada pemain yang sanggup berusaha dengan cara lain
termasuk cuba mendapatkan sepakan penalti. Dari segi moral, ya, memang salah. Tetapi, kalau lakonan mereka realistik, untung-untung mereka akan dapat sepakan penalti. Kalau dapat dikesan penipuan oleh pengadil pun, paling kuat mereka akan dilayangkan kad kuning. Oleh itu, tiada apa pun yang boleh disalahkan atas tindakan Benton itu, kerana tindakan itu memberikan kelebihan kepada pasukannya. Sama ada terdapat sentuhan dari Brendan Gunn, hanya beliau sahaja yang boleh menjawabnya. Brendan Gunn, pemain Harimau Melaya ini mungkin sehingga kini masih bersedih kerana beliau dikatakan punca menyebabkan peluang Malaysia untuk mencatat kemenangan dalam perlawanan menentang Vietnam musnah. Adakah Brendan betul-betul bersalah dalam insiden dalam kotak penalti Malaysia pada minit ke-81 itu? Ulang tayang di televisyen menunjukkan memang seperti tiada kekasaran ke atas Benton. Tetapi, jika dilihat daripada reaksi Brendan sendiri, selepas situasi itu, Brendan hanya tertunduk layu seolah-olah menyedari ada sentuhan yang telah dibuatnya ke atas Benton. Beliau tidak segera membuat bantahan kepada mengadil dan reaksinya itu seolah-olah mengakui ada sentuhan yang telah dibuatnya kepada Benton walaupun mungkin pada kadar minima. Atau mungkin sebab dia membiarkan bantahan dibuat oleh Aidil Zafwan selaku ketua pasukan. Namun hakikatnya, kalaupun ada sentuhan ke atas Benton, Brendan sebenarnya tidak boleh dianggap bersalah sebab secara realitinya Benton yang dilihat beraksi secara berlebihan sehingga menarik perhatian pengadil untuk memberikan penalti. Jika dilihat secara keseluruhan pun, Brendan telah memberikan sumbangan besar dalam perlawanan menentang Vietnam itu. Setelah beliau direhatkan ketika Malaysia menentang UAE kerana mendapat 2 kad kuning. Oleh itu, janganlah kerana satu kesilapan kita akan menghukum Brendan. Kesimpulannya, terpulanglah kepada anda siapa yang patut dipersalahkan atas insiden sepakan penalti itu. Sebagai penyokong, memang mudah untuk meluahkan rasa tidak puas hati atau menyalahkan mana-mana pihak apabila kelebihan tidak berpihak kepada pasukan sendiri. Tidak kira Rudy Sato, Brendan Gunn atau Nguyen Benton, mereka mempunyai peranan dan tugas masing-masing. Mungkin cara dan pelaksanaannya berbeza. Lagipun, inilah yang dikatakan seni dalam bola sepak. Kalah menang, adat bertanding. Yang penting, pasukan Malaysia menunjukkan aksi yang lebih baik berbanding ketika menentang UAE. Sebagai penyokong Harimau Melaya, marilah kita terus memberikan sokongan pada pasukan negara kita dalam perlawanan dan kejohanan-kejohanan seterusnya. Hidup Harimau Melaya!